Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak bercerita tentang step untuk menjadi seorang doktor lah. Apa yang anak anda ataupun anda sendiri boleh cuba lalui untuk bergelar seorang doktor. Biasanya PMR kita kena dapat result yang agak baik untuk melayakkan kita masuk aliran sains di tingkatan 4 dan 5. Kalau sekarang tak ada PMR kan, so PT3 kena result agak okey, terutamanya subjek-subjek sains, bahasa Inggeris, matematik, supaya boleh melayakkan diri masuk kelas aliran sains di tingkatan 4 dan 5. Dan keputusan SPM haruslah memberangsangkan dari subjek bahasa Inggeris, bio, kimia, fizik dan juga matematik. Biasa ini adalah subjek core untuk ke step seterusnya lah. So lepas SPM, dengan kita ada result yang agak baik, kita boleh isi borang untuk masuk matrikulasi ataupun kita isi UPU dan memilih asasi-asasi sains di universiti tertentu. So ada dua pilihan lah biasanya orang doktor perlu lalui. Sama ada biasanya kalau dapat matrikulasi dan asasi, kebanyakan akan memilih asasi, ataupun kalau di universiti saya dulu, dia dinamakan sebagai tamhidi lah. Tamhidi tu so matrikulasi, kalau siapa yang masuk matrik, biasanya ada kriteria yang perlu mereka capai, seperti macam dapat CGPA yang tinggi, 4 flat ataupun 3.5 ke atas. So masa di matrik mereka akan bersaing untuk mendapatkan pointer yang terbaik, kerana mereka akan berebut-rebut nak masuk fakulti yang menawarkan subjek untuk kedoktoran lah, menawarkan ijazah kedoktoran, medik maksud saya. So siapa-siapa yang diberi mendapat tawaran untuk masuk asasi, biasanya spesifik di certain universiti ada asasi masing-masing lah. Asasi perubatan di UM contohnya, UiTM, USIM, UIA, USM, dia ada spesifik asasi perubatan untuk serta-serta universiti. Dan selain asasi perubatan, mereka ada juga asasi pergigian, sains kesihatan, banyak lagi lah asasi-asasi lain. So macam mana antara step untuk kita bergelar doktor? Biasanya kita akan menerima tawaran untuk masuk asasi perubatan. Biasanya asasi sama juga macam matrik. Masa yang diperlukan untuk belajar adalah dalam masa setahun, dan mereka ada kriteria tertentu supaya melayakkan pelajar boleh masuk ke fakulti perubatan. Contohnya, kalau sebelum ni di universiti saya, tamhidi USIM perlu dapat 3.5 ke atas pointer CGPA, barulah boleh layak untuk ke fakulti medik lah. Dia kena SEM 1 dan 2 3.5 ke atas. Tapi kalau ramai sangat yang dapat 3.5 dan kuota di fakulti perubatan tu dalam 50 orang sahaja, mereka akan pilih yang terbaik lah. Mungkin antara 3.75 ke atas baru dapat ke fakulti medik. Kalau selebihnya mungkin akan ditawarkan fakulti pergigian dan sebagainya untuk menjadi seorang dentist lah. Itu adalah contoh yang step yang kita kena lalui. Kemudian kita akan berada di fakulti perubatan selama 5 hingga 6 tahun. Ada certain universiti yang mereka bagi masa 6 tahun, ada yang mereka perlu belajar selama 5 tahun. Dan kita bahagikan kepada dua lah, pre-clinical dan clinical years. Pre-clinical ni atau pra-clinical, biasa kita akan belajar secara teori
secara teori tentang ilmu medik lah. Antara subjek-subjek yang kita akan belajar adalah anatomy, biochemistry dan juga fisiologi. Mostly biasa kita akan belajar yang normal dahulu tentang tubuh seorang manusia sebelum kita tahun 2 kita belajar tentang yang normal, tahun 3 baru kita belajar tentang penyakit, itu dalam fasa pra-clinical. 3 tahun selepas itu kita akan praktikal di hospital. Pada masa yang sama kita ada exam, kita akan belajar dalam kelas juga, dan ianya lebih praktik lah apa yang kita belajar secara teori pada tahun pra-clinical sebelum itu. Contoh saya, ijazah saya adalah dalam masa 6 tahun kerana kami ada juga subjek-subjek tambahan seperti Al-Quran, bahasa Arab ataupun fiqh, tasawuf, menambahkan tentang kefahaman agama lah dalam student USIM. Kemudian lepas habis 6 tahun tu kita akan ada pro exam untuk menentukan sama ada kita layak bergelar doktor atau tidak. Kalau tak lulus pro exam tu, professional exam tu, kita akan kena repeat lah, kena extend 6 bulan lagi untuk belajar kembali, kemudian ambil semula exam tu. So kalau lulus, kita dah boleh dipanggil sebagai seorang doktor walaupun kita belum bekerja yang betul-betul. Kita sudah dipanggil sebagai seorang doktor lah. Okey, itu sahaja step yang kita kena lalui, layakkan diri kita berkelas sebagai doktor. Kena masuk aliran sains, dapat result exam yang okey untuk SPM. Kemudian isi borang UPU ataupun matrik. Kalau kita dapat masuk matrik, kita kena isi lagi borang untuk masuk ijazah perubatan sahaja. Perkongsian saya pada kali ini.